Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azlinda. Hari ini kita akan belajar tentang ayat majmuk. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan pelajaran pada hari ini, jom kita kenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Menurut Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, ayat majmuk merupakan ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Dalam ayat majmuk, kata hubung digunakan untuk menghubungkan antara ayat tunggal dengan ayat tunggal yang lain. Ya murid-murid, apakah pula yang dikatakan dengan kata hubung? Menurut Tata Bahasa Dewan juga, kata hubung merujuk kepada perkataan yang bertugas sebagai penyambung ayat, frasa dan perkataan. Antaranya seperti dan, atau, untuk, kerana, lalu, sambil, tetapi dan sebagainya. Untuk lebih faham, jom kita lihat bagaimana ayat majmuk dibentuk. Contohnya seperti ayat ini yang berbunyi, Sulaiman dan Darwis merupakan murid kelas 3 amanah. Sebenarnya ayat ini telah terbentuk daripada gabungan dua ayat tunggal, iaitu ayat tunggal yang pertama berbunyi Sulaiman merupakan murid kelas 3 amanah, dan ayat tunggal yang kedua pula berbunyi Darwis merupakan murid kelas 3 amanah. Dalam ayat ini, kata hubung dan telah digunakan untuk menghubungkan ayat tunggal yang pertama dengan ayat tunggal yang kedua. Dalam konteks ayat ini, kata hubung dan digunakan untuk menghubungkan unsur yang sama, iaitu tentang murid kelas 3 amanah. Baiklah, kita lihat pula bagaimana ayat majmuk ini terbentuk. Ayatnya berbunyi, Ahcong akan ke Kedah atau Perlis bulan hadapan. Dalam ayat ini juga sebenarnya telah berlaku proses penggabungan dua ayat tunggal, iaitu ayat tunggal yang pertama berbunyi Ahcong akan ke Kedah bulan hadapan, manakala ayat tunggal yang kedua berbunyi Ahcong akan ke Perlis bulan hadapan. Kedua-dua ayat ini telah dihubungkan melalui penggunaan kata hubung atau, iaitu untuk menyatakan pilihan. Jom kita lihat pula ayat majmuk yang seterusnya yang berbunyi, Marisa sering ke Melaka untuk menemui ayahnya. Dalam ayat ini, kata hubung untuk telah digunakan untuk menghubungkan ayat tunggal yang pertama, iaitu Marisa sering ke Melaka, dengan ayat tunggal yang kedua, iaitu Marisa sering menemui ayahnya. Dalam konteks ayat ini, kata hubung untuk digunakan untuk menyatakan sesuatu yang khusus. Baiklah, kita lihat pula bagaimana dengan ayat majmuk yang seterusnya ini, yang berbunyi, murid itu tidak hadir ke sekolah kerana tidak sihat. Dalam ayat majmuk ini, kata hubung kerana telah digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan ayat tunggal yang pertama, iaitu murid itu tidak hadir ke sekolah, dengan ayat tunggal yang kedua yang berbunyi murid itu tidak sihat.
kata hubung kerana telah digunakan dalam ayat ini untuk menyatakan sebab. Baiklah, jom kita lihat ayat majmuk yang seterusnya, iaitu yang berbunyi, dia masuk ke dalam dewan lalu duduk di barisan hadapan. Dalam ayat ini, kata hubung lalu telah digunakan untuk menghubungkan ayat tunggal yang pertama yang berbunyi dia masuk ke dalam dewan dengan ayat tunggal yang kedua yang berbunyi dia duduk di barisan hadapan. Dalam ayat ini, kata hubung lalu telah digunakan untuk menyatakan sesuatu perkara yang dilakukan secara berturut-turut. Baiklah murid-murid, jom kita lihat pula ayat majmuk yang seterusnya ini yang berbunyi Alia membaca majalah sambil mendengar lagu kegemarannya. Daripada ayat majmuk ini, kita dapat lihat bahawa ayat tunggal yang pertama berbunyi Alia membaca majalah telah dihubungkan dengan ayat tunggal yang kedua yang berbunyi Alia mendengar lagu kegemarannya melalui penggunaan kata hubung sambil. Dalam aspek ayat ini, kata hubung sambil sebenarnya digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang dilakukan di samping perbuatan yang lain. Ya murid-murid, mari kita lihat pula ayat majmuk yang seterusnya ini yang berbunyi pusat rekreasi itu sangat cantik tetapi tidak dijaga. Dalam ayat majmuk ini, kita dapat lihat bahawa ayat tunggal yang pertama adalah terdiri daripada ayat yang berbunyi pusat rekreasi itu sangat cantik, manakala ayat tunggal yang kedua pula terdiri daripada ayat yang berbunyi pusat rekreasi itu tidak dijaga. Kedua-dua ayat ini telah digabungkan menggunakan kata hubung tetapi. Dalam ayat ini, kata hubung tetapi telah digunakan untuk menjelaskan perbezaan sesuatu atau untuk membandingkan sesuatu. Murid-murid, bagaimana dengan penerangan tentang ayat majmuk sebentar tadi? Cikgu harap kamu dapat memahaminya dengan baik. Kini tibalah masanya untuk kita ke segmen yang ditunggu-tunggu, iaitu segmen uji minda. Dalam segmen ini, murid-murid perlu kenal pasti ayat majmuk. Untuk soalan yang pertama berbunyi, ayah bersarapan lalu ke tempat kerja. Betul atau salah? Jom kita semak jawapannya sama-sama. Ya, betul. Kenapa? Kerana ayat ini telah menggunakan kata hubung lalu untuk menghubungkan ayat tunggal yang pertama, iaitu ayah bersarapan, dengan ayat yang kedua, iaitu ayah ke tempat kerja. Baiklah, kita teruskan ke soalan yang kedua yang berbunyi Henry dan Adin, murid sekolah kebangsaan Seksyen 19. Betul atau salah? Ya, betul. Kerana ayat ini telah menggunakan kata hubung dan dalam ayat. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga yang berbunyi Rubiah menyuruh ibunya memasak nasi lemak. Betul atau salah? Ya, salah. Kenapa? Kerana ayat ini bukanlah ayat majmuk kerana tidak menggunakan kata hubung. Seterusnya, kita ke soalan yang keempat. Jom kita lihat sama-sama. Ayatnya berbunyi, mereka bertepuk tangan tetapi bersorak.
Betul atau salah? Ya, ayat ini salah kerana ayat ini telah menggunakan kata hubung yang tidak sesuai. Sepatutnya kata hubung tetapi digantikan dengan kata hubung sambil, kerana ayat ini bukan merujuk kepada perbandingan sesuatu perkara. Sebaliknya, untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan secara bersama dengan perbuatan yang lain juga. Baiklah, kita teruskan ke soalan yang kelima yang berbunyi, dia serta keluarganya akan ke Langkawi. Betul atau salah? Jom kita semak jawapannya sama-sama. Ya, tahniah. Betul, ayat ini memang ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung serta. Okey, kita ke soalan yang keenam pula. Soalannya berbunyi, bersenam dapat menyihatkan kerana mencerdaskan badan kita. Betul atau salah? Jom kita lihat jawapannya. Ya, jawapannya memang salah kerana dalam ayat ini kata hubung yang digunakan iaitu kerana tidak sesuai digunakan. Ini kerana ayat ini perlu menggunakan kata hubung dan untuk gabungkan unsur yang sama. Baiklah, jom kita lihat pula soalan yang ketujuh yang berbunyi, Rahimah menangis kerana dibuli oleh kawan sekelasnya. Betul atau salah? Ya, tahniah. Jawapannya betul kerana penggunaan kata hubung kerana sangat sesuai digunakan dalam ayat ini. Baiklah, kita ke soalan yang ke-8 yang berbunyi, kek ini ditempah khas untuk adik kesayangannya. Betul atau salah? Jom kita lihat jawapannya. Ya, betul. Kenapa ya? Kerana ayat ini sememangnya ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung untuk, dan penggunaannya adalah sesuai untuk menggabungkan atau menghubungkan kedua-dua ayat tunggal yang ada dalam ayat ini. Jom kita teruskan ke soalan yang ke-9 pula. Soalannya berbunyi, vitamin D menguatkan tulang kita tetapi melawan pelbagai penyakit. Betul atau salah? Jom kita semak jawapannya. Ya, jawapannya salah kerana penggunaan kata hubung tetapi tidak sesuai dalam ayat ini. Kerana ayat ini tidak menunjukkan perbandingan. Sebaliknya, ayat ini melambangkan unsur yang sama. Dan kita perlu menggunakan kata hubung dan untuk menghubungkan ayat yang pertama dengan ayat tunggal yang kedua. Baiklah, kini tiba masanya kita ke soalan yang ke-10 iaitu soalan yang terakhir. Soalannya berbunyi, Akilah mengutip sampah lalu dibuang ke dalam tong sampah. Betul atau salah? Jom kita semak jawapannya. Jawapannya salah kerana ayat ini telah ditulis secara berasingan. Sepatutnya ayat ini ditulis secara bersambung. Ayat tunggal yang pertama iaitu ayat yang berbunyi, Akilah mengutip sampah perlu disambungkan dengan kata hubung lalu serta ayat tunggal yang kedua untuk menunjukkan kesinambungan ayatnya.
Aha, murid-murid, bagaimana dengan segmen uji minda sebentar tadi? Cikgu harap kamu dapat menjawab kesemua soalan dengan betul. Tahniah dan terima kasih cikgu ucapkan kepada yang sudi mencubanya. Baiklah, sekian sahaja dulu perkongsian kita kali ini. Cikgu berharap cikgu telah berjaya membantu kamu untuk mengenal pasti ayat majmuk serta dapat membina ayat majmuk dengan betul. Selain itu, cikgu juga berharap perkongsian ilmu kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Sekian sahaja dulu daripada Cikgu Azlinda, sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.